Tak sunat. Okey. Sorry. Biasalah internet, musim-musim trafik jam ni. Oh, tu bang. Baik, kita sambung. Habis sabar sikit perbincangan kita tentang masalah air ketuban dan juga melahirkan melalui pembedahan. Kita akan masuk kepada bab yang kelima. Pada malam ini akan membicarakan tentang perkara-perkara yang diharamkan bagi orang haid dan nifas. Internet pun ada nakok. Ya, memang betul ada nakok. Kita kira sekali ya. Hukum kira satu live lah. Baik. Yahrumu 'alal haidhi wan nufasa'i ma yahrumu 'alal muhdithi hadathan asghar wa hiya as-salatu wat tawafu wa massul mushafi wa hamluhu wa kadzalika ma yahrumu 'alal junubi wa hiya al-arba'atul sabiqah wa yuzadu 'alayha al-mukthu fil masjidi wa qira'atul qur'ani biqasdil qur'an wa yuzadu 'ala ma taqaddam الصوم والطلاق والمرور في المسجد إن خاف تلويثه ومباشرة ما بين السرة والركبة والطهارة بنية التعبد وسوف نشرحها الآن كلها مفصلة. Baik, semalam kita dah terjemah, kita dah baca tentang perkara-perkara yang diharamkan bagi orang haid dan orang nifas. Baik. Yang pertama, dia akan perincikan satu persatu. As-salatu, sembahyang. Sembahyang ini hukumnya haram bagi orang yang berhaid dan memperolehi pahala sekiranya dia meninggalkan kerana menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tak sembahyang, dia ingat kata, aku tak sembahyang ni oleh kerana Allah Ta'ala tak bagi sembahyang. Allah Ta'ala mengharamkan aku sembahyang. Maka dia akan beroleh pahala. Seperti mana puasa. Dia tidak puasa oleh kerana diharamkan ia berpuasa. Maka dia mendapat pahala. Baik. Yahrumu 'alal haidhi wan nufasa'i walau naflan wa salata janazatin wa sajdatu tilawatin wa syukrin wa ha huna nubayyinu mas'alatainil hammatain. Haram di atas orang yang berhaid dan nifas itu solah, sembahyang. Walau naflan, sekalipun sembahyang itu adalah sembahyang sunat. Walaupun sembahyang sunat, ia tetap diharamkan untuk sembahyang. Kalau dia sembahyang, maka hukumnya berdosa. Dan apabila dia diharamkan sembahyang,
kemudian tidak diwajibkan dia mengqadha sembahyang dia. Tidak diwajibkan dia mengqadha sembahyang dia. Adapun sekiranya dia qadha juga, maka berlaku khilaf di antara ulama, adakah haram dia qadha juga ataupun tidak. Ada yang mengatakan tak boleh dia qadha, ada yang kata harus dia qadha tapi tidak dapat apa-apa. Kerana apa? Kerana mengqadha sembahyang haid itu tidak ada pada syarak. Kerana ibadah di dalam syarak ini dia berdasarkan hukum, berdasarkan dalil. Ada dalil, ada hujjah, ada penetapan syariah, barulah dibenarkan. Kalau tidak ada, maka tidak dibenarkan. Kerana ibadah ni bukan suka-suka. Ibadah ni dia berdasarkan wahyu daripada Allah Ta'ala. Baik, dan juga solat jenazah pun tak boleh orang haid, dan sujud tilawah pun tak boleh, sujud syukur pun tak boleh. Walaupun sujud tilawah dan juga sujud syukur ni bukan solat secara hakiki, tetapi ia juga diumpamakan seperti solat. Dan kenapa dia diumpamakan seperti solat? Maka perbahasan dia dah disebut di dalam kitab-kitab fiqh. Kita boleh rujuk di sana. Baik. Dan di sana kami akan terangkan dua masalah yang penting di dalam masalah solat ini, iaitu wahuma mas'alatu turuwul mani' wa mas'alatu zawalil mani'. Masalah datangnya mani', datangnya perkara yang menegah ia daripada solat, dan masalah hilangnya mani', hilangnya penegah, hilangnya sesuatu yang menegah daripada solat. Maknanya apabila hilang sesuatu yang menegah daripada solat, maka dia diwajibkan solat. Kalau datangnya penegah daripada sembahyang, maka hukumnya dia haram sembahyang. Okey, baik, sini jelas masalah turul mani' dan zawalul mani'. Ada sebahagian daripada kita keliru tentang masalah zawalul mani' wa turul mani'. Okey. Baik, masalah yang pertama, al-mas'alatul ula zawalul mani'. Masalah yang pertama adalah zawalul mani', hilangnya mani', hilangnya penegah daripada sembahyang, penegah daripada kewajipan sembahyang. Apabila hilang, maka kita wajib sembahyang. Dan adakah kita perlu qadha? Apa yang kita tinggalkan? Asalnya sembahyang yang di dalam haid tidak perlu qadha, tetapi ada beberapa masalah yang perlu diqadha. Baik, kita tengok apa dia punya masalah dia. Idza taharatil haidu awin nufasa'u qabla khurujil waqti walau biqadri zamanin yas'u takbiratal ihrami fa akthar wajaba al-qada'u li salati dhalikal waqti bisyartain taliyain. Apabila seorang wanita yang berhaid itu ataupun bernifas itu tahurat, suci ia, seorang haid yang berhaid dan yang bernifas itu, maknanya suci di sini adalah suci yang terakhir. Suci yang terakhir, bukannya suci yang selepasnya mengiringi haid. Kalau suci yang selepasnya mengiringi haid, maka dia tidak perlu qadha sembahyang tu. Sembahyang yang berlaku yang ditunaikan di dalam masa suci di antara dua haid, maka ia tidak perlu qadha. Kerana suci yang di antara dua haid, seperti mana yang telah kita bahas sebelum ni, dihukumi sebagai haid. Tapi ini berbeza dengan masalah ni. Ini adalah suci yang terakhir, suci yang paling hujung. Maknanya selepas daripada itu sudah tidak ada haid. Baik. Dan urusan qadha mengqadha sembahyang di dalam masa haid ni, kita tidak boleh
melakukan di dalam masa haid. Bukan tak boleh, maknanya tak dituntut, tak disuruh kita melakukan di dalam masa haid, dan tak sepatutnya kita lakukan dalam masa haid. Maksudnya dalam tempoh 15 hari. Kerana apa? Kita tak diwajibkan, tak disuruh mengqada sebelum 15 hari. Kerana berkemungkinan sampai 15 hari itu, nak berakhirnya 15 hari itu, dia akan datang kembali. Haid akan datang kembali. Ada kemungkinan dia akan datang kembali. Bermakna kalaulah kita qada sebelum daripada selesai 15 hari, tiba-tiba dia datang balik, bermakna solah yang kita tinggalkan tu, solah yang kita lakukan dalam masa haid tadi tu, semuanya adalah haid. Jadi kita nak qada ni, dia seeloknya urusan qada mengqada ni selepas daripada 15 hari. Kerana kalau kita qada sebelum daripada 15 hari, dia akan jadi, kalau dia datang semula, maka terbatallah qada kita tu, kerana tidak ada solah yang dikira ketika haid. Baik, jelas Okey. Apabila seorang wanita yang berhaid dan bernifas itu tahurat, suci ia sebelum daripada keluarnya waktu, sebelum daripada keluar waktu, maknanya sebelum daripada habis waktu, walau biqadri zamanin yas'u takbiratal ihrami fa akthar, sekalipun sekadar masa yang cukup, yang mencukupi takbiratul ihram, ataupun lebih lama lebih panjang lagi. Maknanya sekira seorang perempuan, seorang yang berhaid dan bernifas itu, dia suci sebelum daripada habis waktu, walaupun kadar nak habis waktu tu hanya sempat untuk takbiratul ihram, paling kurang sempat takbiratul ihram. Kalau lebih lagi, ya tak apalah kalau lebih lagi. Tapi paling kurang, kalaulah dia dapat sekurang-kurangnya sekadar takbiratul ihram, maka apa hukum dia? Wajabal qada'u li salati dhalikal waqti bisyartain taliyain. Wajib dia mengqada salat waktu itu, waktu yang dia dapat tu, wajib dia qada solat waktu tu dengan syarat dengan dua syarat yang akan disebutkan. Baik. Kalau dia berhenti sebelum daripada habis waktu, sekurang-kurangnya dapat masa waktu tu selama sekadar takbiratul ihram, itu cukup untuk bertakbiratul ihram, maka dia wajib mengqada solat tu. Sebab itulah kita kena tanda di bila waktu kita berakhirnya haid dan nifas. Kalau kita tanda, kita tahu, kita berhenti pukul berapa? 4 suku. Bermakna ada 15 minit lagi. Ataupun kita berhenti asar pukul 4.30, kita berhenti 4.25 contohnya. Maknanya kita hanya sempat 5 minit. Bila kita sempat 5 minit, kita pun dah nak mandi, nak apa semua tak sempat. Bila tak sempat, maka kita wajib qada solat asar tu. Contohnya lah, contohnya solat asar. Jadi kita wajib qada solat asar. Kena qada lah solat asar tu. Sebab apa? Sebab kita dapat waktu tu. Kita ada masa suci dalam waktu tu. Baik, jelas situ. Kalau berhenti sebelum habis waktu, dapat masa takbiratul ihram, maka diwajibkan qada solat waktu tu. Okey. Tapi ada 2 syarat. Bukannya perlu qada, mesti semua benda kena qada tanpa syarat. Tak, dia ada 2 syarat untuk kita
mengqada sembahyang tu. Sembahyang waktu tu. Apa syarat dia? Yang pertama, baqa'us salamati minal mawani'i biqadri ma yas'u at-taharata wa kadzalika baqiyatu syurutis salah. Yang syarat yang pertama adalah selepas daripada dia berhentinya haid tu, baqa'us salamati minal mawani', tidak datang mawani', tidak ada penegah yang lain, tidak ada sesuatu yang berlaku yang menegah daripada sembahyang selepas daripada berhentinya haid itu, sekadar mana? Sekadar ma yas'u taharata, sekadar masa yang mencukupi dia bertaharah, dan juga baqiyatu syurutis salah, melakukan syarat-syarat sembahyang yang lain seperti menutup aurat, berwuduk dan sebagainya lah. Jadi mafhumnya, maknanya di sini, sekiranya selepas daripada dia berhenti darah, kan, dia berhenti darah dalam waktu tu lah, dia dapat 5 minit kita kata. Kemudian selepas daripada sekadar bersuci, berapa minit kita kata bersuci kita katalah dalam 5 minit, 10 minit, kita kata 10 minit. Kemudian syarat-syarat sembahyang, kita katalah dalam berapa minit kita buat tutup aurat, ambil wuduk apa semua, kita kata berapa minit, 5 minit lah. 5 minit ke 10 minit ke 20 minit, kita kata 20 minit. Jadi dalam masa 20 minit dia dah berhenti haid. Sebab tu kita kata dia kena tanda bila berhentinya haid, sebab dia nak tahu selepas masa yang selepas daripada itu. Kalaulah selepas daripada 20 minit selepas daripada dia berhenti haid tidak datang apa-apa, itu makna baqiyatus salamah minal mawani', tidak datang apa-apa perkara yang menegah dia daripada sembahyang, maka dia diwajibkan qada sembahyang yang dia dapat tadi. Bermakna kalau dalam jangka masa 20 minit datang mawani' lain, datang perkara lain yang menegah dia daripada sembahyang, tapi bukan nifas, dia selain daripada haid dan nifas. Kerana kalau datang haid dan nifas lepas tu, dalam 20 minit datang balik darah dia, itu bukannya, itu dia suci yang berada di tengah tu dihukumi sebagai haid, jadi dia tak perlu sembahyang. Kan, tak perlu sembahyang dan tak perlu qada yang sebelum dia. Tapi ini masalah ada mawani' lain, ada perkara yang menegah daripada dia sembahyang. Contohnya pitam, dia tak boleh nak sembahyang. Pitam nak sembahyang macam mana? Ataupun dia gila, kan? Itu di antara contohnya, dia pitam ataupun gila. Maksudnya selepas 20 minit daripada dia putus haid, dia datang mawani' lain. Bila dia datang mawani' lain selepas daripada 20 minit, dia kena qada waktu tu. Tapi kalau sebelum 20 minit, maka dia tidak perlu qada waktu tu. Sebab apa? Tadi kan dia kata di atas, wajib qada waktu yang dia dapat itu, wajib qada sekiranya dalam masa 20 minit dia tidak dapat, dia tidak didatangi oleh mawani' yang lain. Kalau dia didatangi oleh mawani' yang lain, maka dia tidak perlu qada sembahyang tadi. Ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama, dia mesti tidak boleh datang mawani' lain sebelum daripada dia dapat 20 minit. Lebih kuranglah kita kata 20 minit, masa yang cukup untuk dia taharah, bersuci dan membuat perkara-perkara yang membuat syarat-syarat sembahyang, seperti pakaian, menutup aurat dan juga sembahyang. Ini taharah dan buat perkara-perkara yang syarat-syarat sembahyang. Taharah dan buat syarat-syarat sembahyang. Kita campur tak sampailah kot 20 minit, dalam 15 minit saja.
15 minit. Okey. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, sekejap lagi kita tulis. Kita cerita dulu, lagi kita tulis, kita buat rajah. Syarat yang kedua, kalau dia cukup syarat yang pertama tadi, maka dia kena qada solat, qada sembahyang yang dia dapat waktu tadi. Contohnya kita kata dia berhenti sebelum habis asar, maka kalau lepas daripada 20 minit dia tak mai darah, maka dia kena qada sembahyang asar tu. Bermakna kalaulah ada mawani' yang lain datang sebelum daripada 20 minit ataupun 15 minit, kita kata 15 minit, maka dia tidak perlu qada solat tadi. Solat waktu yang dia dapat tadi. Okey, jelas situ. Yang kedua, baqa'us salamati minal mawani'i zamanan yas'u tilka as-salata bi akhaffi mumkinin. Yang kedua, mesti tidak datang mawani'. Mesti tidak datang mawani' yang lain seperti mana tadi, pitam, gila dan sebagainya. Tidak ada mawani' yang datang selama mana masa yang mencukupi untuk dia sembahyang. Selama mana masa yang dia mencukupi untuk sembahyang, bi akhaffi mungkin, dengan sembahyang yang pendek, sependek mungkin. Bi akhaffi mungkin ni maksudnya sependek mungkin. Solat sependek mungkin, maknanya melakukan perkara-perkara yang wajib sahaja dalam sembahyang, seperti mana kita sembahyang sunat pada ketika khutbah. Jadi bila kita masuk dalam masjid waktu Tok Khatib sedang berkhutbah, maka kita disunatkan sembahyang, tapi dengan sembahyang yang paling singkat, yang paling ringkas. Paling singkat dan paling ringkas. Dan dhabit paling ringkas itu hanya melakukan perkara-perkara yang wajib. Baik. Yang kedua, syarat yang kedua ni, kalau dia boleh tambah lagi, masa itu bertambah lagi, sekadar dapat sembahyang yang paling ringkas. Berapa minit kita kata? Kalau syarat pertama tadi, taharah, bersuci lebih kurang kita kata dalam 10 minit. Nak mandi dan sebagainya kan, 10 minit. Kemudian kita ambil wuduk, basuh, tutup aurat, ambil wuduk per 5 minit, kita katalah 15 minit. 15 minit itu cuma mandi dan juga tutup aurat dan berwuduk untuk buat syarat sembahyang. Dan kalau kita dapat lagi masa, ditambah lagi menjadi kita kata sembahyang yang paling ringkas ni bohlah dalam 5 minit. Bohlah 5 minit, maknanya 20 minit. Sekiranya masa itu lajak lagi, tidak datang mawani', selepas daripada 20 minit, bila kita tambah sembahyang jadi 20 minit kan, tambah 20 minit, selepas daripada 20 minit dia tak datang mawani' yang lain selama 20 minit, maka hukumnya apa dia? Kena qada juga waktu tadi. Waktu yang kita dapat dia punya waktu tu. Sembahyang yang kita dapat waktu dia tu, kita mesti kena qada. Sekiranya apa? Sekiranya tak datang mawani' lain selama 15 minit dan dicampur lagi syarat yang kedua, tambah lagi 5 minit, jadi 20 minit. 20 minit. Kalau kita kekal suci, kekal tidak datang mawani' selama 20 minit, wa yajibu aidan qada'u ma qablaha in jumi'at ma'aha kadh-dhuhri ma'al asri. Wajib juga diqada ma qablaha, yakni salat yang sebelumnya, jika dijamakkan bersamanya, jika boleh dijamakkan bersamanya, seperti zuhur bersama asar. Bermakna sekiranya kita berhenti pada 20 minit, berhenti pada waktu asar,
kita dapat waktu asar walaupun satu takbiratul ihram, kita kata berapa 10 sekon ke, kita dapat waktu tu, kemudian masuk maghrib. Maknanya kita berhenti sebelum maghrib dalam 10 sekon atau 5 sekon. Angkat takbir lama mana 5 sekonnya. Dalam masa 5 sekon kita dapat waktu tu. Kemudian selepas daripada maghrib, 20 minit selepas daripada maghrib, kita dalam masa 20 minit ni tidak ada mawani' yang lain, tidak datang mawani' yang lain. Tak datang gila, tak datang pitam dan sebagainya, maka hukumnya maghrib tu kita kena sembahyang macam biasalah, tunai. Tapi kita kena qada sembahyang asar dan sembahyang zuhur. Asar dan zuhur. Maknanya sembahyang asar tu kita qada tadi, kemudian disebabkan sembahyang asar tadi tu boleh ataupun dapat dijamakkan dengan waktu zuhur, maka kita wajib mengqada waktu zuhur juga. Jadi dua waktu lah di situ dia kena qada. Dua waktu. Berbeza dengan orang yang, okey, contoh kita kata selepas daripada 15 minit, tak sampai 20 minit. Selepas daripada 20 minit, dia cuma dapat apa? Dia cuma dapat masa bersuci dan masa membuat perkara syarat-syarat sembahyang. Selepas dia dapat, kemudian datang mawani' yang lain. Datang mawani' yang lain. Datang pitam, datang gila ataupun apa. Maka solat mana yang perlu dia qada? Dia hanya perlu mengqada solat asar sahaja. Solat asar sahaja. Solat zuhur tak perlu. Kerana apa? Kerana dia cuma dapat masa taharah dan masa syurutis solah, melakukan syarat-syarat sembahyang. Dia cuma dapat 15 minit, dia tak dapat 20. Kalau dia dapat 20 minit, barulah dia datang mawani' yang lain. Kalau tak datang, tak datang tak ada masalah. Masalah tak datang. Kalau tak datang, memang pun kena qada asar dan zuhur. Tapi ni dia cerita masalah sekiranya datang mawani'. Kalau datang mawani' selepas daripada 15 minit tak sampai 20, dia hanya kena qada asar. Kalau datang mawani' selepas daripada 20 minit, dia kena qada asar dan zuhur. Kalau tak datang mawani', lebih lagi kena qada dua-dua. Okey, situ jelas jelas. Jadi kebiasaannya masalah apa datang mawani' yang lain ni kebiasaannya jaranglah. Jarang orang selepas daripada haid dia pitam ke, selepas dia haid dia gila, jarang. Cuma yang kebanyakan yang berlakunya selepas daripada haid, dah lama, masa kadang setengah jam barulah berlaku gila, berlaku apa, tu lama, tak ada masalah lah. Okey, ni dia cerita pasal ni. Kalau tak datang mawani' lagilah memang kena qada asar dengan qada zuhur. Itu kalau boleh dijamakkan, sembahyang yang boleh dijamakkan. Kalau sembahyang yang tak boleh dijamakkan, contoh macam zuhur, kita hanya perlu qada zuhur. Zuhur, sembahyang zuhur kan, kita berhenti sebelum habis zuhur selama masa yang mencukupi untuk angkat takbiratul ihram, kemudian tidak datang tak ada mawani' apa semua. Kalau ada pun dia hanya perlu qada sembahyang zuhur sahaja. Dia perlu qada zuhur sahaja. Subuh tak perlu. Dia sembahyang asar secara tunai, kemudian dia sembahyang zuhur secara qada. Dia tidak perlu ambil sembahyang subuh campur dengan sembahyang zuhur, tak perlu. Kebanyakan daripada kita ni macam itulah. Biasanya kalau berhenti waktu asar, dapat waktu asar, tengok 5 minit lagi, alamak tak ada nak mandi. Tiba-tiba orang azan maghrib, masuk maghrib. Jadi dia kena qada asar dan qada zuhur. Itu pun sekiranya tidak datang mawani' selama ataupun dalam tempoh 20 minit. Itu je yang mudah ya. Dia punya masalah dia. Adanya qada ni,
Qada sembahyang ni dia kena qada satu sembahyang sekiranya tidak datang mawani' tu dalam masa 15 minit. Kena qada satu sembahyang. Tapi kalau tak datang mawani' tu selama 20 minit, maka dia kena qada secara jamak. Kalau sembahyang jamak, qada asar dan qada zuhur. Kebiasaannya kita tak ada lah. Biasanya kalau qada waktu asar, sembahyang asar dengan zuhur je lah. Ada soalan, kalau wanita bekerja suci masa kerja, adakah boleh takhir solat selepas balik ke rumah? Balik qada atau wajib bersuci segera di pejabat? Kalau wanita bekerja suci masa kerja, adakah boleh takhir solat selepas balik ke rumah? Balik qada atau wajib bersuci segera di pejabat? Kalau dia ada masa, wallahu alam. Itu saya tak tahu nak kata lah. Sebab apa? Sebab sembahyang ni dia tidak ada kaitan dengan kerja, walaupun sesibuk mana pun kita diwajibkan juga sembahyang. Tidak boleh kita melengahkan sembahyang sehingga keluar waktu dia sekiranya kita dapat waktu kan. Dapat waktu, kita katalah dalam 15 minit lagi nak habis waktu. Kita ada masa untuk sembahyang. Maknanya masa tu masa yang diwajibkan kita untuk sembahyang. Maka tak gugurlah kewajipan sembahyang tu. Tapi wallahu alam, kalau ada qaul ke apa tu saya tak tahu. Tapi kalau ikut kaedahnya memang gitulah, apabila suci saja, kalau masih di dalam waktu dan dia sempat sembahyang dalam waktu tu, dia wajib sembahyang. Dan kalau macam dia dapat masa yang sekadar takbiratul ihram ni, dia tak sempat dah nak sembahyang. Bila dia tak sempat, dia wajib qada balik. Dan dia tak sembahyang dalam waktu yang dia tinggalkan tu, walaupun dia dapat, dia tak berdosa. Sebab apa? Sebab dia tak sempat. Berbeza dengan orang yang sempat. Orang yang sempat dia wajib sembahyang waktu tu secara tunai. Wallahu alam, tak tahu nak katalah. Dia ada qaul ataupun tidak. Masalah kita menangguhkan, adakah berdosa ataupun tidak menangguhkan solat sehingga habis waktu dengan anggapan apa? Dengan kita boleh qada. Dengan anggapan kita nak qada di waktu yang seterusnya. Wallahu alam. Okey, dia datangkan satu contoh. Wa ilaika amthilatu lima taqaddama. Sekali kita buat raja. Misalun, contoh yang pertama, law tahurat qabla khuruji waqtil asri bi 5 daqa'iqa fa innahu yajibu 'alayha al-asru. Sekiranya seorang wanita itu suci sebelum daripada keluarnya waktu asar, sebelum habis waktu asar dia suci. Dia dapat masa berapa lama? Bi 5 daqa'iqa, 5 minit sebelum habis waktu dia berhenti. Maka apa hukumnya? Fa innahu yajibu 'alaiha al-asru, maka sesungguhnya wajib di atasnya solat asar. Wajib di atas dia solat asar.
wajib solat asar. Jadi dia kena sembahyang lah asar tu. Kalau dia tak dapat sembahyang, dia dah tak sempat lah kan 5 minit nak sembahyang, macam mana? Jadi dia wajib mengqada sembahyang asar dia. Wajib mengqada sembahyang asar dia. Fa innahu yajibu 'alaiha al-asru. Wajib ni maknanya bila dia tak sempat, maka dia perlu qada. Qada ni kita melakukan perkara itu di luar waktu. Melakukan perkara itu di luar waktu. Sedangkan sembahyang itu ataupun ibadah itu diwajibkan di atas kita, barulah perlu kita qada, wajib kita mengqada. Kalau benda tu tak diwajibkan di atas kita, contohnya orang haid kan, orang haid dia perlu qada, tak perlu qada. Kerana apa? Sembahyang itu tak diwajibkan di atas dia. Qada ni hanya solat yang diwajibkan di atas dia. Tiba-tiba sekarang ni darah dia berhenti dalam jangka masa 5 waktu lagi nak habis. Jadi dia dapat waktu tu. Maka bila dia dapat waktu tu, maksudnya dia ada suci pada waktu tu, maka terlekatlah kewajipan solat waktu itu di atas dia. Bila terlekat kewajipan, dia tak dapat nak tunaikan, maka dia wajib qada. Itu yang dimaksudkan dengan wajib atasnya asar. Wa kadzalika adh-dhuhru idza tawaffaratish syurutus sabiqah. Dan seperti itu juga dia wajib mengqada fardu zuhur sekiranya cukup sempurna syarat-syarat yang terdahulu. Apa syarat-syarat yang terdahulu? Sekiranya selepas daripada 20 minit dia berhenti, berhentinya haid selepas 20 minit, tidak ada ataupun tidak datang mawani' yang lain. Lepas 20 minit maksudnya dia dapat bersuci, dia dapat apa? Dia dapat buat syarat-syarat sembahyang dan juga dia dapat buat sembahyang seringkas mungkin, maka dia perlu qada. Dia perlu qada kedua-dua sembahyang, asar dan juga zuhur. Okey, jelas Kalau ada mawani' yang datang sebelum daripada 20 minit, maka dia diwajibkan. Nanti bila dia sedak daripada pitam, dia sedak daripada gila, maka dia hanya diwajibkan solat fardu zuhur, asar sahaja. Zuhur tak perlu. Tapi sekiranya dia datang sebelum lepas 20 minit, datang selepas daripada 20 minit, dia punya gila tu, dia sempat untuk bersuci, buat syarat-syarat sembahyang dan sembahyang seringkas mungkin, maka dia perlu qada asar dan juga zuhur. Tapi kalau tidak datang mawani', itu min babil aula, lebih-lebih lagi lah dia perlu qada kedua-duanya. Okey, jelas situ. Misal yang kedua, lau tahurat minal haidi qabla al-maghribi bi 5 daqaiqa. Sekiranya seorang wanita itu suci daripada haid sebelum maghrib 5 minit. Maksudnya dia dapat masa untuk takbiratul ihram 5 minit dapat. Summa ba'dal maghribi bi rubu'i sa'atin ughmiya 'alayha fa innahu yajibu 'alayha qada'udz zuhri ma'al asri. Kemudian selepas daripada maghrib dengan 15 minit. 15 minit betul lah kita kata 20 minit keseluruhan mandi, buat syarat-syarat sembahyang dan sembahyang tu 20 minit. Sembahyang seringkas mungkin semuanya 20 minit. Kemudian dia kata selepas daripada 15 minit, campur dia dapat 5 minit, tempoh dia dapat 5 minit, campur 15 minit jadi 20 minit. Selepas daripada maghrib 20 minit, selepas daripada maghrib 5 minit dicampur dengan sebelum maghrib dia dapat 5 minit tadi, jadi 20 minit. Maknanya ambil daripada dia berhenti sehingga dia urmiya 'alaiha pitam, itu ada masa 20 minit. Masa 20 minit. Ambil daripada masa dia berhenti sehingga masa dia pitam, dia ada 20 minit. Maknanya dia dapat masa bersuci, buat syarat-syarat sembahyang dan juga sembahyang seringkas mungkin. Dia dapat masa tu, maka apa hukumnya? Fa innahu yajibu 'alaiha qada'udz zuhri ma'al asri.
maka sesungguhnya wajib di atasnya mengqadha zuhur serta asar. Kena qadha zuhur dan asar. Kena qadha zuhur dan asar. Sebab apa? Sebab dia dapat 20 minit. Saya teringat. Soalan yang Ustaz Zakaria tanya tadi. Kalau dia contohnya dia berhenti pada hari ke-7. Adakah dia wajib sembahyang ketika tu? Sedangkan masih berkemungkinan dia akan datang haid. Masih berkemungkinan dia akan datang haid kerana masih di dalam 15 hari. Masih di dalam 15 hari. Dan urusan qadha mengqadha ni, hak ni kita duk tanda. Ni kita nak qadha nu, bila nak qadha? Lepas daripada 15 hari. Kerana apa? Masa lepas daripada 15 tu dah tidak ada kemungkinan untuk datang haid. Kalau sebelum daripada 15 masih terdapat kemungkinan untuk datang haid. Jadi kalau kita qadha pun jadi macam sia-sia ya sembahyang yang tak perlu qadha. Sembahyang yang tak perlu qadha. Jadi wallahu alam, saya nak kata sebab apa? Sebab bila berhenti sahaja, adakah perempuan tu wajib sembahyang lala tu ataupun tidak? Wallahu alam, saya tak tahu. Sebab kalau kita ikut kaedahnya, dia cuma perlu tanda. Dia cuma perlu tanda untuk solat tu, dia berhenti tu bila. Kemudian dia nak urusan qadha mengqadha tu selepas daripada 15 hari. Cumanya contohlah kita kata Ustaz Zakaria tanya, dia suci masa waktu kerja, kita katalah pukul 4.30. Pukul 4 suku, 15 minit lagi nak habis. Dia katalah balik kerja pukul 4.30, 15 minit lagi. Kalau dia semayang tergesa-gesa semayang waktu tu pun masih ada kemungkinan untuk datang haid. Tapi kalau ikut pendapat Imam Nawawi, memang jelas kena semayang waktu tu. Kerana apa? Kerana dah suci daripada haid dan dapat waktu yang cukup untuk semayang. Secara zahirnya gitulah. Tapi kalau dia kalau dia dapat masa yang tak sempat untuk dia qadha, tak sempat untuk dia semayang, contohnya 5 minit sebelum habis waktu, kan, dia dapat 5 minit sebelum habis waktu, adakah dia wajib mengqadha pada waktu yang kedua tu? Contohnya dia habis waktu asar, kan, waktu asar 5 minit sebelum habis waktu asar sampai waktu maghrib. Maghrib dia sembahyang tunai, okey. Isyak dia sembahyang tunai macam biasa tunai. Bila tak mai ya datang. Bila tak mai ya sembahyang. Dia sembahyang tunai macam biasa. Dan adakah pada masa tu dia wajib mengqadha asar dan zuhur yang diwajibkan dia qadha ni? Adakah dia wajib qadha terus? Tak, dia tak wajib qadha. Dia wajib qadha selepas daripada 15. Kerana apa? Masih ada kemungkinan untuk dia datang haid selepas daripada tu. Tapi wallahu alam, saya secara zahirnya gitu, wajib di atas dia semayang. Tapi saya tak tahulah. Nanti saya semak lain. Esok insya-Allah kita bincang lain Ustaz Zakaria. Simpan kalau saya lupa beritahu esok. Baik, masalah yang kemudian dia kata, kita sambung lagi, fa innahu yajibu 'alaiha qada'udz zuhri ma'al 'asri. Maka sesungguhnya wajib di atasnya mengqadha zuhur serta asar. Jadi kedua-dua sembahyang kena qadha, zuhur dan asar. Sebab apa? Li'annahu tawaffaratis syurutus sabiqah. Kerana telah cukup syarat-syarat yang telah terdahulu, iaitu dapat 20 minit, iaitu dapat masa bersuci sembahyang, bersuci buat syarat-syarat sembahyang dan juga sembahyang. Bila cukup saja syarat tu, maka dia perlu mengqadha dua sembahyang yang sebelumnya, dan sembahyang asar dan sembahyang zuhur. Okey.
dia perlu qada dua-dua. Kalau dia datang mawanik itu selepas daripada 20 minit. Kalau dia tak datang mawanik langsung, memanglah kena qada lebih lagi, kena qada sembahyang asar dan sembahyang zuhur. Wa kadzalikal maghribu kama sayati fil mas'alati tsaniyah. Seperti itu juga maghrib, seperti mana yang lagi akan datang pada masalah yang kedua. Maghrib pun sama juga. Kalau dia berhenti pada waktu Isyak, maka dia perlu mengqada waktu maghrib. Dia perlu mengqada waktu maghrib. Sebab apa? Maghrib dengan Isyak boleh dijamakkan. Maghrib dengan Isyak boleh dijamak. Jadi bermakna kita faham di sini biasa realiti yang berlaku pada di tempat kita ni, apabila dia tak datang mawanik, kebanyakannya memang tak datang mawanik lah. Kalau datang berhenti darah sebelum maghrib 5 minit, dia tak sempat nak semayang dan sebagainya, maka maghrib dia semayang tunai, Isyak semayang tunai, nanti dia qada asar dan juga zuhur. Kalau dia berhenti waktu zuhur, dia hanya perlu mengqada waktu zuhur sahaja. Kalau dia berhenti waktu maghrib, dia hanya perlu mengqada waktu maghrib sahaja. Contohnya 5 minit lagi nak habis maghrib, kemudian masuk Isyak. Isyak dia sembahyang tunai, maghrib dia qada. Okay, jelas sini. Kemudian masalah yang kedua, kalau ada soalan boleh tanya lagi. Kalau saya tak dapat nak jawab, saya tangguh dulu. Saya semak dan saya bincang dulu dengan guru-guru macam mana jawapan dia. Okey. Al-mas'alatu tsaniyatu, masalah yang kedua ialah turuul mani', datangnya mani', datangnya penegah daripada sembahyang. Datangnya penegah daripada sembahyang. Ada idza hadatil mar'atu aw nafisat awwalal waqti aw athnaihi wastaghraqal haid wan nifasu baqiyatal waqti wajaba ba'da zawalil mani'il qada li salati dhalikal waqti. Apabila seorang wanita itu berhaid ataupun bernifas pada awal waktu, dia datang nifas pada awal waktu, masuk zuhur saja dia datang nifas, masuk zuhur dia datang nifas, ataupun di pertengahan waktu, wastaghraqal haid wan nifasu, dan menghabisi dia punya haid dan nifas dia itu baqiyatul waqti, baki waktu tu, maknanya lepas masuk zuhur lebih kurang dalam 5 minit 10 minit datang haid sampai habis waktu zuhur, maka apa yang diwajibkan bagi dia? Wajaba ba'da zawalil mani'i al-qada'u li salati dhalikal waqti, maka wajib selepas daripada hilangnya mani', hilangnya haid dan nifas itu, maka dia diwajibkan qada sembahyang waktu itu. Dia mesti kena qada sembahyang waktu itu. Sebab tu saya katakan yang penting bagi seorang wanita yang berhaid dan bernifas ini menanda, tanda catat datang pukul berapa, sebab nak tengok adakah dia datang itu sebelum waktu ataupun selepas waktu. Kalau sebelum waktu pun tengok nak kena qada. Kalau sebelum waktu, okey, tak ada masalah lah. Kalau sebelum waktu zuhur, okey, tak ada masalah. Zuhur tak kena qada. Tapi kalau selepas waktu zuhur, dah masuk waktu zuhur, macam mana nak buat? Zuhur pukul 1:30, tanya, hari tu mai pukul berapa? Nak habaq, tak ingat. Nak kata tak kena. Macam mana? Jadi nak kena qada ke tak? Tak ingat mai pukul berapa. Sebab itulah kita kena tanda. Tanda. Jadi dapat kita boleh buat rujukan bila kita berhenti. Kita berhenti waktu bila? Kita berhenti waktu bila, kita mai waktu bila. Kalau kita tanda kita mai waktu bila, kita tengok habis
Nanti 15 hari kita tengok, oh ni aku dulu ni tanah my haid ni pukul 1.30 ni, masuk zuhur dah ni waktu ni. Jadi aku kena qada lah zuhur tu. Kena qada zuhur tu sebab masuk zuhur dia tak sempat nak semayang lagi. Tak sempat nak semayang lagi, tiba-tiba datang haid, dia kena qada zuhur tu. Okey, jelas. Selesai situ. Wajib dia selepas daripada hilangnya mani, dia mengqada li salati dzalikal waqti, sembahyang waktu itu, waktu yang dia dapat, waktu yang dia datangnya haid tu. Tapi ada syarat dia, bi syarti an takuna qad adrakat qabla turuwi dzalikal mani' ma yas'u tilka as-salata ma'a at-taharati laha illam yumkin taqdimuha. Dengan syarat bahawa dia mendapatkan waktu itu, sebelum daripada datangnya mani', dia dapat selama masa yang mencukupi untuk dia sembahyang dan taharah. Untuk mencukupi dia sembahyang dan taharah untuk sembahyang itu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita kata berapa minit bersuci dan juga sembahyang. Ambil wuduk dan juga sembahyang berapa minit? 10 minit lah. Lebih kurang lah 10 minit. Maknanya kalau dia dapat waktu itu selama 10 minit, maka diwajibkan bagi dia apabila setelah hilang mani' tadi, hilang berhentinya haid itu, maka dia diwajibkan mengqada solat yang ditinggalkan pada waktu itu. Solat yang dia dapat waktu itu selama 10 minit tu. Jadi contohnya dia masuk zuhur selama 10 minit, tiba-tiba tak dan nak sembahyang, darah datang, haid datang, ataupun dia pun beranak nifas. Jadi macam mana? Dia kena apabila selesai hilangnya mani' nanti dia kena qada balik sembahyang tu. Qada balik sembahyang waktu yang dia dapat selama 10 minit tadi. Baik. Sekalipun tidak mungkin oleh takdimnya, tak boleh di jamak takdimkan sembahyang tu. Sekalipun tak boleh, dia perlu qada juga. Contohnya zuhur dengan maghrib, zuhur dengan subuh. Walaupun zuhur dengan subuh tak boleh nak takdim zuhur dengan subuh, dia perlu mengqada solat tu. Kalau boleh takdim, lebih lagilah perlu mengqada. Kalau dia datang contohnya asar dia datang, lepas dapat 10 minit asar, kemudian menghabisi asar, nanti dia kena qada asar tu sahaja. Sama, tak kiralah sama ada boleh jamak ataupun tak boleh jamak, waktu tu dia tetap wajib mengqada solat yang dia dapat selama waktu 10 minit tu. Okey, jelas situ. Baik, mana contoh dia? Jadi mudah ya. Bab masalah ja'al mani' turul mani' ni, benda yang kebiasaan berlaku. Kalau datang dapat 10 minit, nanti qada balik sembahyang tu. Kalau berhenti waktu asar, nanti dia kena qada waktu asar dan zuhur. Kalau waktu yang boleh jamak, waktu qada asar dan qada zuhur. Kalau dia berhenti waktu zuhur, qada zuhur saja. Kalau tak sempat lah. Kalau sempat, pada zahirnya nampak wajib. Tapi wallahu alam, nanti kita semak semula. Mudah ya. Kalau hilang, dapat masa 20, dalam masa 20 minit tak datang balik turul mani' apa semua, dia kena qada balik sembahyang tu dengan sembahyang sebelum dia. Kalau boleh jamak. Kalau tak boleh jamak, qada lah solat tu saja. Okey, jelas situ. Contoh dia kata, lau tara'al haidu ba'da dukhulil waqti binisfi sa'atin.
saya rasa tak perlu tulis dah kot. Sebab ringkas sangat. Kalau sebab kaedah dia pun mudah ya. Dia cuma yang duduk tak perlu qada 2 waktu ni, tak perlu qada sembahyang jamak ataupun perlu qada satu saja ni, sekiranya datang mawani' lain. Sekiranya datang gila, datang pitam apa semua sebelum daripada 20 minit. Kalau sebelum daripada 20 minit, qada satu je lah. Ini masalah ada dua mawani' yang berbeza. Kalau kita tak ada mawani', kita macam biasa kena qada sembahyang tu. Kalau boleh jamak, sembahyang tu dan juga yang sebelum dia. Kalau tak boleh jamak, qada solat tu sajalah. Jadi mudah je kot. Saya tak perlu tulis kan. Baik, yang pertama, misal yang pertama, law tara'al haidu ba'da dukhulil waqti bi nisfi sa'atin. Kalau datang haid selepas daripada masuk waktu dengan setengah jam, lebih dah tu daripada kadar cukup untuk bersuci dan dia kata bersuci bang. Allah semayang dan bersuci, cukup dah tu, lebih dah daripada 10 minit. Lebih daripada kadar yang cukup untuk kita sembahyang dan bersuci. Bila lebih, apa yang perlu yang dia buat? Walam tusallil mar'atu tilkas salah, dan dia belum sembahyang lagi. Bila masuk waktu setengah jam, dia tak sembahyang, duduk kali lepak main Facebook dulu kan. Duduk tengok ucapan Perdana Menteri. 5.5 jam duduk tengok, tunggu tak sembahyang lagi. Tiba-tiba datang haid, maka wajaba 'alal mar'ati idza tahurat an taqdiya tilka shalah, wajib di atasnya apabila suci dia wajib an taqdiya mengqada sembahyang tersebut, sembahyang yang dia dapatkan waktu selama setengah jam tu. Sebab apa? Li'annaha wajadatil waqtal kafiyah li'ada'i tilkas salah, kerana dia telah mendapatkan waktu yang mencukupi untuk menunaikan sembahyang tersebut. Sebab dia dapat ada setengah jam dapat, dia perlu kena qada. Berbeza dengan orang yang tak dapat. Contoh masuk 2 minit je, lepas 2 minit masuk waktu, terus datang haid. Orang azan tak ada nak habis azan lagi, dia datang haid. Maka bila suci nanti dia tidak perlu mengqada solat waktu tersebut. Okey. Jelas sini? Kalau ada yang kurang jelas boleh komen. Kalau tak jelas nak minta tulis ke, minta buat rajah ke, boleh bagi tahu di komen. Contoh yang kedua, law tara'al haidu ma'a dukhuli waqtil 'asri mathalan lam yalzamha idza tahurat an taqdiya salatal 'asri li'annaha lam tudrik zamanan yas'u tilka salah. Jikalau datang haid itu serta masuk waktu asar seumpama, contohnya masuk waktu asar contohnya, lam yalzamhu, tak mewajibkannya mengqada sembahyang asar apabila suci. Kalau haid itu datang ketika tu, dia kata ma'a dukhulil waqtil asri, serta maknanya bersama-sama dengan masuk waktu. Orang azan haid dia pun mai. Tak tahulah pasal apa, time azan juga dia nak mai. Bila azannya dia terus mai, dia bersama-sama azan, datangnya haid, maka nanti dia apabila dia suci, maka dia tidak perlu mengqada solat asar dia. Sebab apa? Li'annaha lam tudrik zamanan yas'u tilkas salah, kerana bahawasanya dia tidak mendapatkan masa yang mencukupi untuk solat dan bertaharah. Solat dan taharah dia tak dapat masa 10 minit. Kalau dia dapat masa 10 minit, maka dia wajib mengqada. Tidak ada kaitan dengan jamak ataupun tidak jamak. Dia cuma waktu tu sahaja. Berbeza dengan masalah zawalul mani' tadi. Kalau hilang mani' di waktu yang boleh dijamakkan, maka dia perlu qada waktu tu dan waktu yang boleh waktu sebelumnya. Kena qada waktu tu dan waktu sebelumnya. Kalau datang mani' ni
selama 10 lepas daripada 10 minit, maka dia tak perlu nak jamak tak ada. Waktu tu saja. Qada waktu tu saja. Walaupun dia mai waktu asar, qada waktu asar ya. Apa kaitan dengan zuhur ya? Sebab zuhur tadi dia sembahyang. Tak ada kaitan apa. Kalau okey, jelas Al-thani, tajuk yang kedua. Minta maaf saya tak berapa nak pandai buat lawak. Jadi kita straight to the point. Nak lawak-lawak kurang lah, tak apa nak erti. Sembang merapu kawan-kawan boleh. Tapi kalau nak buat lawak masa ni, saya tak erti, tak pandai. Al-thani, yang kedua, at-tawafu, ada tawaf. Perkara yang diharamkan ketika haid adalah tawaf. Apa hukum tawaf? Hukumnya haram ketika haid. Yahrumu 'alal haidhi wan nufasa'i at-tawafu bil Ka'bah. Haram di atas orang yang berhaid dan orang yang bernifas itu tawaf di Kaabah. Haram. Tak boleh nak tawaf. Dan juga rakaatai tawaf, 2 rakaat sembahyang tawaf, sunat tawaf pun tak disunatkan. Tak dibenarkan, diharamkan dia sunat dan tawaf. Tak boleh lah. Kerana apa? Kerana wad dalilu ala hurmati tawafi, dalil ataupun sumber di pengharaman tawaf itu ialah qauluhu alaihi salatu wassalam, at-tawafu bimanzilati as-salati illa anna Allah qad ahalla fihi an-nutqa. Sabda Nabi SAW, tawaf itu menempati sembahyang seperti mana sembahyang, melainkan tapi Allah Ta'ala menghalalkan an-nutqa, bertutur, bercakap. Sembahyang dia macam sembahyang tapi boleh bercakap. Tak macam sembahyang tak boleh bercakap. Cuma dia seperti sembahyang tu adalah mungkin di sudut ibadat ke. Tapi cuma di exception kan nutqa, bertutur. Baik, yang kedua dalilnya adalah rawal Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha lamma hadat fil haji isna'i ma yasna'ul hajj ghairu an tatufi bil bait. Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dinukilkan daripada diambil daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang wanita kepada Sayyidatina Aisyah, tak kala seorang perempuan itu tak kala ia berhaid di dalam haji. Ni ketika haji, buatlah apa yang kau nak buat, apa yang orang haji dibenarkan buat, orang yang haji buat, engkau buatlah apa yang orang haji buat, melainkan kecuali janganlah engkau bertawaf di Kaabah, melainkan tawaf lah. Nabi kata kepada Sayyidatina Aisyah, buatlah macam mana apa yang orang haji buat, tapi tawaf jangan. Yang ketiga, وقد أجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء وأجمعوا أنه لا يصح منها طواف فرض ولا تطوع وأجمعوا أن الحائض والنفساء لا تمنع من شيء من مناسك الحج ما عدا الطواف وركعتيه. Dan sesungguhnya telah ijma' ulama, telah bersepakat ulama. Ijma' ni satu istilah di dalam syarak, bukan maksudnya apa? Bukan maksudnya berhimpun dan bermesyuarat, kemudian mengeluarkan satu keputusan. Tak. Ijma' ni dia ada maksud yang lebih umum, dan perbahasan ijma' di dalam ilmu usul fiqh sangat terperinci. Maknanya apakah kekuatan ijma', sejauh mana, apakah
hukum bagi orang yang mengingkari ijma'. Kerana ijma' ini dalilul murakkab, dalil dia murakkab. Dalil murakkab. Baik. Ulama telah berijma' bahwasanya di atas mengharamkan tawaf alal haidhi, di atas orang yang berhaid dan nifas, dan mereka juga berijma' bahwasanya tidak sah tawaf fardu dan juga tidak sah tawaf tatawwu', tawaf sunat, tawaf wada', tawaf qudum apa semua tak boleh. Okey, baik. Wa ajma'u anna al-haidha wan nufasa'a la tumna'u min syai'in min manasikil haji, dan mereka juga mengijma' bahawasanya orang haid dan nifas itu tidak dilarang daripada sesuatu pun daripada manasik haji melainkan tawaf dan 2 rakaat tawaf. Habis. Yang ketiga dan yang keempat ialah masul mushafi wa hamluhu, haram menyentuh mushaf dan menanggung mushaf. Ini semua benda-benda ni banyak dah dibahaskan di dalam kitab fiqh. Kita boleh rujuk di sana untuk mendapatkan perbahasan yang lebih terperinci. Hari ini kita baca gitu je lah. Sebab apa? Dia lebih fokus kepada permasalahan haid, nifas dan juga istihadah. Adapun perkara-perkara yang diharamkan ketika haid, nifas dan istihadah ni, dia lebih kepada perincian dia disebut di dalam kitab fiqh. Baik, yahrumu 'alal haidhi wan nufasa'i masul mushafi wa hamluhu. Haram di atas orang yang berhaid dan orang nifas itu menyentuh mushaf dan menanggungnya. Menyentuh di sini bukan makna menyentuh dengan tangan saja. Bukan makna menyentuh dengan tangan saja. Menyentuh dengan apa-apa juzuk daripada badan pun tak boleh. Masul mushafi wa hamluhu, dan menanggungnya. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul qur'ana illa tahirun. Adapun orang yang mengatakan menyentuh Al-Quran itu dibenarkan bagi orang yang haid, kerana maksud Al-Quran di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun, itu Quran yang disebutkan di situ adalah Quran yang berada di Lauhul Mahfuz. Jadi kalam sebegitu adalah ditolak. Kerana apa? Berdasarkan hadis lain, ayat Quran yang lain, Allah Ta'ala kata, tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran itu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala. Diturun, perkataan tanzil tu makna Al-Quran di Lauhul Mahfuz dah diturunkan kepada bumi. Diturunkan di bumi, maka murad Al-Quran di situ adalah Al-Quran yang hakiki ni lah sebenarnya. Bukannya Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz. Adapun perkataan yang mengatakan Al-Quran yang tak boleh disentuh tu hanyalah perkataan yang di Lauhul Mahfuz, itu kalam mardud, pendapat yang mardud, pendapat yang ditolak, tak boleh diterima. Kerana menyalahi dengan nas yang lain daripada nas yang datang, yang asing daripada Al-Quran. Bukan nas tu, bukan asing daripada Al-Quran, nas Al-Quran juga, tapi di ayat yang lain. Gitu. Wal muradu bil mushafi, dan yang dikehendaki dengan mushaf itu adalah kullu ma kutiba li dirasati Qur'anin walau ba'da ayatin mufhimatin. Setiap apa yang ditulis untuk dipelajari akan Al-Quran, walau ba'da ayatin mufhimatin, sekalipun sebahagian daripada ayat yang memberi faham. Maknanya mushaf itu adalah tiap-tiap tempat yang dituliskan untuk mempelajari Al-Quran, itu yang dinamakan mushaf. Maknanya tak semestinya mushaf yang kita yang kita pakai ni, yang Quran sebenar tu,
apa pun yang ditulis padanya Al-Quran untuk dipelajari Al-Quran, maka itu dinamakan sebagai mushaf. Baik, wa yahrumu masul mushafi walau bi khirqatin, dan haram menyentuh mushaf walau bi khirqatin, walaupun dengan khirqah ni dengan perca kain. Wa yahillu hamlul mushafi ma'a amti'atin in qasada al-hamilul mata'a wahdahu, dan halal ditanggung mushaf itu serta ataupun bersama-sama amti'ah. Amti'ah ni benda-benda, mata benda. Benda-benda apa kita boleh bawa bersama mushaf. In qasadal hamilul mata'a wahdahu, jika mengqasad, meniatkan oleh orang yang menanggung itu, dia niat qasad atau dia niat membawa benda tu, bawa benda. Dia bukan niat bawa Quran, tapi dia niat bawa benda. Sedangkan dalam beg tu ada benda dan ada Quran. Ada benda dan ada Quran. Dia cuma niat bawa benda, dia tak niat bawa Quran. Boleh, kalau macam tu boleh. Wa amma in qasada al-mushafa wahdahu fayahrum, dan adapun jika dia qasad akan mushaf, niat bawa mushaf saja, maka hukumnya haram. Walaupun ada mata benda, ada benda dalam tu, tapi dia niat bawa Quran sahaja, maka hukumnya haram. Wa amma in qasada al-mushafa wal mata'a ma'an, dan jika dia qasad bawa mushaf dan mata benda bersama-sama, maka hukumnya dibolehkan. Ataupun lam yaqsid syai'an, ataupun dia tak niat bawa apa-apa, dengan syarat ada mata benda di dalam tu. Tak boleh Quran saja, dia kena ada benda lain selain daripada Al-Quran. Kata sebagian ulama, walaupun ada sebatang jarum, walaupun ada sebatang jarum, maka sah untuk dia bawa Al-Quran bersama mata benda tu. Fayahillu 'inda al-'allamah ar-Ramli khilafan lil 'allamah Ibn Hajar. Halal maknanya boleh, dibolehkan di sisi Imam Ramli, menyalahi bagi Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar kata tak boleh. Biasa situ kita nak perinci masalah-masalah ni, semua kena pergi tengok dalam kitab fiqh. Dalam kitab fiqh dia terang secara halus, terperinci apa benda apa semua. Kalau ni budak baligh tak baligh lagi, boleh ke tak, itu semua dalam kitab fiqh. Di sini kita nak fokus kepada mas'alatul haid wan nifas wal istihadah. Baik, yang kelima, al-lubthu fil masjidi, tetap di dalam masjid. Tetap di dalam masjid. Wa yahrumu 'alal haidhi wan nufasa'i al-lubthu fil masjidi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillul masjida li haidin wala li junubin. Kita kena cepat sikit pasal bila masuk perbahasan istihadah, di situ dia punya tempat fokus kita. Di situ banyak qawaid dan kaedah untuk kira cara-cara nak kira istihadah dan sebagainya. Kena laju sikit tang ni. Kita kena kita tengoklah, kita belajar di tempat kita duk belajar biasa dah. Jadi ini bukan mahal dia lah. Mahal perbincangan masalah-masalah ni. Baik, dan sesungguhnya kata Nabi SAW, sabda Nabi, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid itu bagi orang yang berhaid, orang yang berhaid, dan juga aku tidak menghalalkan bagi orang yang berjunub. Maksudnya orang yang haid dan orang yang berjunub tidak boleh menetap di dalam masjid, tidak boleh berada secara tetap di dalam masjid. Wa kadzalika yahrumu at-taraddudu fil masjid li'anna at-taradduda yushbihul muktha. Dan seperti itu jugalah haram taraddud, makna berulang alik di dalam masjid. Maksud berulang alik ini, dia masuk daripada pintu yang pertama, di pintu A contohnya, dia keluar juga melalui pintu A. Itulah yang dinamakan sebagai taraddud. Berbeza dengan mukthu. Mukthu ni dia masuk, dia berhenti di dalam masjid.
Tetap ni kita kata berhentilah. Dia berhenti di dalam masjid selama 2-3 second, kemudian dia keluar. Tak kiralah dia keluar dalam pintu mana pun, dia tetap dikatakan al-mukthu. Berbeza dengan taraddud. Taraddud ni berulang alik ni dia tak berhenti. Dia masuk, dia buat U-turn. Dia U-turn, dia keluar balik daripada di pintu yang sama, maka hukumnya juga tetap haram. Sebab apa? Li'anna taradduda yushbihul muktha. Kerana bahasanya taraddud itu menyerupai muktha, menyerupai mukus. Mukus ni maknanya tetap di dalam masjid. Taraddud sama macam tetap. Pi U-turn balik. Nak buat apa pi U-turn balik? Jadi hukum dia seumpama macam tetap. Seolah-olah macam tetap dalam masjid. Habis. Tajuk yang ke-5. Bab ke-5. Dia masuk tajuk yang ke-6, iaitu qiraatul Qur'ani biqasdil qiraah. Membaca Al-Quran dengan qasad Al-Quran. Ini juga diharamkan bagi orang yang dalam keadaan haid dan nifas. Dan juga orang yang berjunub. Yahrumu 'alal haid wan nufasa'i qira'atul Qur'ani liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yaqra'ul junubu walal haid syai'an minal Qur'ani wa innama tahrumu qira'atul Qur'ani bi syurutil atiyah. Diharamkan bagi orang yang haid dan nifas itu membaca Al-Quran. Apa sumber dia? Apa makhadul dalil? Tempat ataupun istidlal daripada mana? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana firman kerana sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'ul junubu, tidak boleh membaca Al-Quran oleh orang yang berjunub, tidak boleh membaca sesuatu pun daripada Al-Quran oleh orang yang berjunub, dan tidak juga orang yang berhaid. Orang yang datang haid dan orang yang berjunub tidak dibolehkan, tidak dibenarkan membaca Al-Quran. Tapi dengan qasad membaca Al-Quran. Baik, ke depan ni kita akan jelaskan, dia akan perincikan apa maksud biqasdil Quran. Baik. Wa innama tahrumu qiraatul Quran bi syurutil atiyah, dan sesungguhnya pengharaman membaca Al-Quran itu dengan beberapa syarat yang akan datang. Yang pertama, kauniha biqasdil qiraati wahdaha aw ma'a ghairiha, fa in lam taqsidil qiraata bi an qasadati dzikra awil mawa'idha awil qasasa awil qisasa awil tahassuna wa lam taqsid ma'al qira'ata lam yahrum. Yang pertama, bacaan yang macam mana yang diharamkan oleh syarak bagi orang yang haid dan berjunub ni? Yang pertama, syaratnya mestilah bacaan yang diqasadkan Al-Quran sahaja. Tu dia kata kauniha biqasdil qiraati wahdaha. Qasad bacaan sahaja, dia niat baca Quran semata-mata. Quran sahaja, tidak ada niat yang lain, maka hukumnya adalah haram. Au ma'a ghairiha, ataupun serta yang lain, bersama yang lain, dia ada niat membaca Al-Quran dan dalam masa yang sama dia niat perkara lain. Contohnya dia niat membaca wirid, tapi dalam masa yang sama dia ingat dalam hati dia membaca Al-Quran. Dia kata dia qasad membaca Al-Quran serta selain daripada Al-Quran, contoh seperti wirid, doa dan sebagainya. Dia bukan niat doa, tapi dia niat kedua-dua sekali. Berbeza dengan bacaan yang tidak diniatkan Al-Quran. Tengok, dia kata fa in lam taqsidil qira'ata bi an qasadati dzikra awil mawa'idha awil qisasa awil tahassuna wa lam taqsid ma'al qira'ah lam yahrum. Jika seorang itu tidak qasad, tidak niat akan bacaan Quran, tidak niat membaca Al-Quran, dia kata aku akan baca Quran. Lepas tu buat apa? Bi an qasadati dzikra, dengan maksud dia meniat zikir, ataupun mau'izah. Mau'izah ni memberi ceramah atau memberi pengajaran kepada manusia, mengajar manusia.
ataupun qisas, ataupun dia gunakan ayat Quran tu untuk menceritakan kepada orang, untuk menceritakan sesuatu, ataupun tahassun. Tahassun ni maksudnya menjaga diri daripada gangguan. Contohnya ada jin ke apa ke, kita baca ayat kursi. Kita baca ayat kursi, jampilah kita kata di sini, mudahnya. Walam taqsid ma'ha al-qira'ah lam yahrum, dalam keadaan dia tidak qasad serta bacaan zikir, mau'izah dan kisah-kisah itu, bacaan Al-Quran, dia tidak niatkan bersama-sama zikir itu bacaan Al-Quran, maka ketika itu tidak diharamkan. Okey, maksud niat membaca Al-Quran ni macam mana? Jadi seandainya kita ditanya orang, hang buat apa tu? Dah, aku baca Al-Quran lah. Ketika itu dihukumi sebagai dihukumi dengan haram, maka tak boleh. Sebab apa? Sebab di situ nak menunjukkan ke dia ada apa dia? Ada niat. Seandainya lah, andai tanya. Andai kita tanya. Sebab niat ni dia perkara yang berurusan, yang berkaitan dengan hati. Kita tak boleh tahu. Macam tu jugalah niat sembahyang tu. Niat sembahyang, maknanya seandai macam mana niat sembahyang, macam mana cara kita niat sembahyang. Orang pun kata usolli, itu bukan niat, itu lafaz niat. Tapi seandainya dikeluarkan kita punya niat tu dalam bentuk penulisan ataupun bentuk lafaz, maka dia akan keluar dengan perkataan-perkataan yang macam ni. Cuma nak menunjukkan maksud daripada lafaz itulah yang ada di dalam hati kita. Jadi di sini pun macam tu juga. Bila kita baca wirid, kan, kita baca wirid, kita bagi ceramah kepada orang ataupun kita menceritakan sesuatu, ataupun kita membaca jampi-jampi, seandainya kita ditanya, hang buat apa tu? Aku jampi ni, hantu duk main ni. Nampak? Dia tidak ada qasad ataupun dia tidak ada niat bacaan Quran. Dia niat untuk menjampi, menghalau hantu jin. Sekiranya dia ada niat kedua-dua, ni yang haramnya. Kalau orang tanya, hang buat apa tu? Aku baca Quran dan juga menjampi. Dua benda dia akan beritahu. Bermaksud dia ada dua niat di situ. Cuma ini cuma orang panggil apa? Soalan untuk kita nak tahu apa yang dalam hati dia je. Sebab niat tu dia benda yang berkaitan, berurusan dengan hati. Kita tak boleh nak tahu. Baik. Jadi macam tu, jadi tak berdosa. Siapa yang niat zikir saja, niat mau'izah saja, niat cuma nak cerita je, dia duduk ceramah-ceramah, dia baca ayat Quran tu. Dia baca, hang baca apa tu? Ni aku baca nak cerita kat mereka. Ni aku baca cerita. Kan dalam Quran banyak kisah-kisah Nabi dan sebagainya. Dia baca. Kalau seandainya kita tanya dia, hang baca apa tu? Ni aku baca kisah. Kisah tentang Nabi Yaqub contohnya. Dia tak kata dia baca Quran. Okey, jelas situ. Ataupun mau'izah, memberi peringatan, dia baca qul ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, ittaqillah, takut. Dia kata, sedangkan dalam Al-Quran ada ayat tu. Tapi bila ditanya dia, kita kata, ni hang kata Quran ke? Hang baca Quran ke? Dak ni, aku cuma nak guna ayat ni. Aku guna perkataan ni untuk memberi peringatan kepada manusia. Aku guna nazam, susunan, bentuk ayat ni untuk memberi peringatan kepada manusia. Sedangkan di dalam Al-Quran ada ayat tu. Sama juga macam wirid-wirid. Kita mengamalkan wirid apa? Wirid lepas sembahyang tu. Kita biasa amalkan waktu-waktu selain daripada sembahyang. Contohnya, bila kita tak dapat sembahyang, kita pun bacalah wirid-wirid tu. Adakah boleh? Boleh. Sebab apa? Sekiranya ditanya orang, hang baca apa tu? Aku baca wirid. Dia dah dijadikan wirid. Bukan lagi
Al-Quran pada masa itu. Baik. Kemudian yang kedua, wa idza atlaqat bi an lam taqsi syai'an fakadzalika yahrum. Dan juga apabila dia mengitlaq. Apa maksud itlaq? Maksudnya bi an lam taqsid, yakni dia tidak mengqasad, meniatkan sesuatu pun daripada bacaan dia. Tak niat apa-apa. Tak niat untuk nak gunakan itu sebagai kisah ke, nak membaca kisah ke, nak berzikir ke, nak kisah ke, nak tahassun, nak jampi ke. Kalau ketika itu, jadi pada ketika dia tak meniat apa-apa, itu makna itlaq, tak niat apa-apa, maka ketika itu hukumnya adalah tidak haram. Jadi maksudnya gini. Asal Al-Quran ni kalau kita baca dia, memang kita ambil Quran, kita baca, tengok tu, walaupun kita tidak ada niat Al-Quran, kan? Kita tidak ada niat membaca Al-Quran, maknanya kita menafikan daripada diri kita. Sedangkan kita dalam keadaan baca Quran, tapi kita menafikan, aku tak baca Quran, aku baca. Tapi dia tengah buat apa? Tengah baca Quran. Memang hukum dia, dia tetap dapat pahala. Ataupun dia tak ingat. Dia tak sedar pun dia baca Quran. Dia baca gitu ya. Dia duduk, orang hafiz Quran kan, duduk ulang baca. Dia ulang, tetap dikira dia sebagai baca Al-Quran. Jadi di sini, apa maksud itlaq? Adakah boleh macam tu? Kita baca Quran, lepas tu dalam masa yang sama kita menafikan kita ni membaca Quran. Aku baca Quran, kita duk baca Quran, tapi kita ingatlah hati kita, ni aku tak baca Quran ni. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab tidak li'adami wujudil qarinah, kerana tidak ada qarinah yang memalingkan bacaan Al-Quran itu kepada selain dia. Maksudnya gini. Dia kata, sekiranya ada sesuatu yang memalingkan Al-Quran itu daripada bacaan Al-Quran sendiri, daripada ayat Al-Quran, maka hukumnya maka dia berhajat kepada qasad. Kalau ada qarinah, ada sesuatu qarinah yang memalingkan, yang menjauhkan bacaan itu daripada dijadikan Al-Quran, maka untuk dijadikan bacaan itu sebagai bacaan Al-Quran, maka dia perlukan niat. Contohnya apa? Contohnya satu orang yang membaca bahasa Arab, sedangkan susunan yang sama itu ada di dalam Al-Quran. Contohnya dia baca nun. Nun. Dalam Quran ada tak nun? Nun ada tak? Ya, dia mengeja alif bata kan. Budak-budak baca Iqra, ataupun orang tua lah baca Iqra. Alif bata dia baca. Alif lam mim tu, alif tu. Dia baca, adakah dia niat Quran? Dia tak niat Quran, dia kata dia mengeja. Maknanya di situ ada qarinah yang memalingkan, ada unsur lain yang memalingkan daripada benda tu, bacaan tu dijadikan sebagai Quran. Kalau tidak ada unsur lain, dia secara automatik jadi Quran. Contoh kita ambil Quran, kita baca, itu tetap, kalau kita tak niat tetap jadi Quran. Tapi ketika ada unsur lain yang menarik, yang memalingkan daripada Al-Quran tu sendiri, bacaan tu sendiri menjadi Al-Quran, maka dia berhajat kepada niat untuk bacaan itu dijadikan sebagai Quran. Contohnya apa? Contohnya macam tadi lah, kita baca alif. Kalau orang tanya kita, seandainya orang tanya, hang buat apa tu? Aku baca lah. Kita cuma baca, itu maksud itlaq. Kita cuma baca. Baca Quran ke? Tak, aku dah baca. Kita baca apa?
dalam muqaddam tu kan, daripada alif bata sampai sebelum masuk al-Fatihah tu, dalam muqaddam kadang-kadang ada katibuna, hafizuna. Kalau kita tanya dia, hang baca apa ni? Alah, aku baca, aku duduk mengeja kata. Mana di situ ada qarinah yang tak menjadikan kata-kata tu, bacaan itu sebagai Al-Quran. Untuk dijadikan kata-kata itu sebagai Al-Quran, maka dia perlu qasad. Sedangkan perkataan katibuna wa hafizuna itu terdapat dalam Al-Quran. Terdapat dalam Al-Quran. Bila kita baca, hang baca Quran tak? Tak baca Quran. Aku mengeja. Jadi ada unsur lain yang memalingkan dia daripada Al-Quran. Maka ketika itu diperlukan niat yang lain. Sama ada dia menetapkan niat seperti zikir, mau'izah dan kisah-kisah dan sebagainya, maka ataupun tahassun, jampi sebagainya, maka dibolehkan baca ketika tu. Ataupun dia tak itlak apa-apa, dia cakap surah. Satu lagi gambaran dia ataupun surah orang Arab. Orang Melayu ni jarang terjadilah. Orang Melayu ni biasanya bila dia baca susunan yang berbentuk Al-Quran, maka dia akan secara automatik dalam hati dia ada niat membaca Al-Quran. Kalau dia tidak ada niat lain, tidak ada niat zikir, tidak ada niat wirid dan sebagainya, kalau tidak ada. Tapi bagi orang Arab, kadang-kadang dia bercakap sama dia pun dalam bentuk ayat yang sama susunan dia, sama bentuk dia dengan Al-Quran. Bila ditanya dia, adakah hang baca, hang kata apa tu? Hang baca apa tu? Lah, aku baca cerita ni lah. Aku baca doa ni. Kalau doa tak apa. Aku bercakap dengan kawan lah ni. Oh, dia bercakap. Okey, di situ dia itlak tu. Itu itlak, tidak ada menetapkan apa-apa tujuan daripada bacaan dia. Itu aku cuma baca ya, aku cakap ya. Bukan apa aku baca Quran. Kalau sedangkan kalam dia tu, bacaan dia itu ada bentuk yang sama dengan Al-Quran. Seolah-olah macam Al-Quran kan. Tapi kalau dia itlak, tidak haram ketika tu. Ini surah yang biasa atau gambaran yang biasa terjadi pada orang Arab lah. Kalau khitab ni, kalau bercakap. Sebab banyak perkataan-perkataan Arab dalam Quran. Dialah Quran tu bukan bahasa Arab. Tapi surah ni gambaran ni jangan terjadi pada orang ajam. Yang biasa terjadi bagi orang ajam ni pada masalah baca Iqra' tu kan, baca muqaddam apa semua. Sedangkan di situ ada juga beberapa perkataan-perkataan yang sama bentuk dia macam ayat Al-Quran. Adakah ini Quran ataupun tidak? Kalau dia ada niat membaca Al-Quran, waktu itu haram. Kalau dia tidak ada niat apa-apa, dia cuma baca, itlak mana tidak ada niat apa-apa, tidak, cuma niat baca saja, maka ketika itu hukumnya tidak haram. Itu maksud itlak. Begitulah juga orang yang mengulang Quran, dia takut lupa ke apa, dia ulang Quran. Kalau kita tanya dia, hang baca apa tu? Hang buat apa tu? Ngulang Quran. Ngulang Quran. Quran. Dia sebut Quran. Hang baca apa? Baca Quran. Dia kaitkan dengan Quran. Nah, sebab tu tak boleh. Sebab secara automatik ada niat membaca Al-Quran. Baik, jelas masalah itlaq. Sebab tu dia kata, sekiranya ada qarinah yang memalingkan daripada bentuk susunan ini dianggap Al-Quran, maka dia berhajat kepada dia berhajat kepada niat yang lain untuk untuk menetap, dia berhajat kepada niat Al-Quran supaya benda ni menjadi Al-Quran. Sekiranya ada qarinah, ada unsur lain. Kalau tidak ada unsur apa-apa, kita ambil Quran, baca ataupun kita baca Quran gitu, maka hukum dia haram, tak boleh. Baik, yang kedua, kauniha bil lafzi bihaisu tusmi'u nafsaha wa lihadza fala yahrumu ijra'ul qira'ati 'ala al-qalbi min ghairi tahrikil lisani wa kadzalika an-nadharu fil mushafi min ghairi tahrikil lisan. Seperti syarat yang kedua ialah dengan berlafaz
Berlafaz ni maksudnya sekira-kira dia memperdengarkan diri dia, memperdengarkan dirinya, maksudnya ada suara lah. Kalau hanya terkumat kamim, maka itu tidak dinamakan membaca. Walihada, dan kerana inilah tidak diharamkan mengalunkan ataupun membaca Al-Quran itu alal qalbi, dalam hati, daripada tidak menggerakkan lidah. Dengan tidak menggerakkan lidah, dia duduk senyap, ngulang dalam hati. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Baca dalam hati tak ada masalah. Cuma jangan keluarkan suara sahaja. Wa kadzalika, seperti itu juga kalau melihat kepada mushaf dengan tidak menggerakkan lidah, maksudnya tidak mengeluarkan suara, tengok saja. Dosa tak? Tak berdosa, boleh. Orang berjunub pun boleh tengok Quran, orang haid pun boleh tengok Quran. Cuma jangan sentuh dan bawa saja. Jelas sini masalah ni. Masalah niat yang selain daripada Al-Quran dengan kita menentukan sama ada ia adalah zikir, mau'izah, qisah dan sebagainya, ataupun kita tidak menentukan apa-apa. Kita tak menentukan apa-apa. Kita cuma kata kita baca saja. Kita baca. Dan surah dia, gambaran dia seperti mana orang membaca, kita baca apa dalam buku-buku, kadang-kadang dia tulis, dia menggunakan surah bentuk yang sama seperti ayat Quran. Lepas tu apa nama, kita budak-budak baca muqaddam kan, orang tua ke budak-budak ke baca muqaddam sebelum tu. Kalau kita tanya dia, hang baca apa? Aku baca muqaddam ni. Aku tengah duduk mengeja ni. Kalau kita tanya dia baca lepas daripada Fatihah tuan, hang baca apa ni? Ni aku baca Quran lah. Aku naik Quran dah. Nampak? Dia ada niat Quran di situ. Banyak perkataan-perkataan, kalau tambah-tambah kita orang yang mengaji Arab, lagilah banyak bentuk-bentuk yang sama dengan susunan Al-Quran. Maka ketika itu, bentuk itu untuk dijadikan sebagai Al-Quran, maka ia perlu kepada qasad. Kalau dia tak qasad Al-Quran, maka itu itlaq nama dia. Kalau dia qasad benda lain, dia qasad ini walaupun Al-Quran, tapi dia qasad zikir. Al-Quran sebenar, dia qasad zikir, dia qasad mau'izah ke apa semua, wirid, macam rotib haddad, rotib atas, apa nama, manzil dan sebagainya, yang dijadikan wirid, itu tidak haram. Tidak ada masalah. Orang haid boleh baca manzil, orang haid cuma tak boleh baca al-mul lah. Al-mul sebenarnya tidak, tak boleh Itu bukan wirid. Itu memang Quran. Kalau doa boleh. Doa naik semua, doa dalam ayat-ayat Quran yang dijadikan doa banyak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hang baca apa tu? Aku berdoa kat dia sebab dia mati. Sebab dia ditimpa musibah, bukan mati tak semestinya mati. Orang yang ditimpa musibah disunatkan kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun benda kecil, orang Muslim yang ditimpa musibah walaupun kecil disunatkan kita baca. Baik. Itu jelas lam tidak qasad Al-Quran jadi tidak qasad Al-Quran ni ada dua. Dia umum, sama ada dia itlaq, tidak niat apa-apa, ataupun dia niat selain Al-Quran, seperti zikir, doa dan sebagainya. Okey, ini jelas Okey, sampai masa dah. Maksudnya kalau kita nak, kita andai macam itulah, kita nak tahu niat tu, kita andai gitu. Kita tanya, sekiranya ditanya, apa jawapan dia? Kalau dia jawab itu Quran, memang tu Quran, memang tak boleh baca. Ketika tu tak boleh dia baca. Baik, wa ajma'al fuqaha'u 'ala jawazi at-tasbih wa tahlil wa sa'iril adhkari ghairil Quran lil haid wan nufasa. Dan ijma' para fuqaha, ulama-ulama fiqh
mengatakan harus membaca tasbih, tahlil dan zikir-zikir yang lain yang selain daripada Al-Quran bagi orang yang haid nifas. Baca apa? Nak baca La ilaha illallah boleh. Nak baca subhanallah, alhamdulillah boleh. Apa-apa zikir saja yang bukan ayat-ayat Al-Quran boleh. Tak ada masalah. Yang ketujuh, kena habiskan di sini, kena habiskan bab puasa, bab tolak panjang. Bab tolak panjang sikit, bab puasa cukup lah. Yang ketujuh, as-sawmu, puasa. Ajma'atil ummatu ala tahrimis sawmi ala al-haidhi wan nufasa'i. Telah ijma' oleh umat bahawasanya diharamkan puasa di atas orang haid dan orang nifas. Wa ala annahu la yasihu sawmuha. Dan bahawasanya tidak sah, haram dan tidak sah, lagi tidak sah puasa orang yang berhaid. Maka sekarang dia puasa ni juga, puasa juga hukumnya haram, berdosa, dan dia dapat pahala sekiranya dia meninggalkan puasa. Kerana tapi dengan syarat dia berniat, dia menganggap kata dia tak boleh, dia tak puasa dan tak semayang ini kerana mengikuti ataupun menjunjung perintah Allah Ta'ala yang melarang dia daripada puasa. Seperti mana orang yang sakit yang beradat melakukan amalan-amalan sunat, kemudian apabila dia sakit, dia tak mampu untuk nak semayang sunat, buat amalan-amalan sunat, dia ditegah, dia tak larat, dia tak mampu, dia tak boleh, maka ketika itu dia mendapat pahala solat sunat, pahala sunat tu, pahala amalan sunat yang dia kerjakan ketika dia sihat tu. Sebab tu orang yang sakit pun boleh banyak pahala bagi orang yang ketika sihat dia beramal dengan amalan-amalan sunat. Jadi bila sakit, dia nak buat tak boleh, dia nak buat tapi dia tak boleh buat, maka dia diberi pahala amalan-amalan sunat. Baik. Wad dalilu, apa dalil pengharaman puasa? Wad dalilu ala tahrimis shaumi hadits Aisyah radhiyallahu taala anha alladhi rawahu Muslim qalat kunna nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is salati fadalla ala annahuna kunna yuftirna. Dan dalil di atas pengharaman puasa itu iaitu hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ia berkata, kami pada zaman Nabi dulu diperintahkan untuk mengqada puasa. Jadi bila Sayyidina Aisyah ditanya oleh orang, dia kata, hampa dulu Sayyidina Aisyah dulu hampa macam mana dulu di zaman Nabi? Puasa lagu mana? Ketika haid kena qada tak kena qada? Jawab Sayyidina Aisyah, kami dulu puasa Nabi suruh qada, tetapi kami tak disuruh qada semayang. Wala nu'maru biqada'is salah. Kami semayang waktu haid, Nabi tak suruh qada pun. Jadi mafhumnya di sini bila tak perlu qada maka disuruh qada maknanya dia kena qada lah. Mana puasa di ketika itu tidak sah, sebab tu kena qada. Tidak sah. Kalau sah, macam mana nak kena qada tak? Fadalla ala, maka perkara itu, hadis itu menunjukkan bahawasanya mereka itu yuftirna, maknanya berbuka, mereka itu tidak berpuasa. Jadi orang yang berpuasa, contohnya ketika dia berpuasa datangnya haid, adakah boleh dia tidak berbuka? Maksudnya tak makan, mau datang haid tak mau makan. Siapa tak makan? Saja tak makan. Boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma jangan, dia tidak diwajibkan berbuka ketika kalau datang haid ketika ataupun tengah-tengah puasa. Tak diwajibkan. Cumanya dia tidak boleh niat menyambung puasa dia. Aku nak puasa juga, aku terus tetap nak puasa walaupun datang haid. Maka itu ada unsur istihza ataupun mengingkar atau nak berlawan dengan Allah Ta'ala, dengan perintah Allah Ta'ala. Maka ketika itu hukum dia haram. Haram kita niat
nak menyambung puasa, kerana ini seolah-olah ada unsur nak melawan dengan perintah Allah Taala. Itu tak boleh. Baik. Dan orang yang puasa ni juga tak seorang yang haid contohnya ketika waktu malam, dia ada haid waktu malam, dia tak perlu dia niat puasa. Dia disuruh niat puasa itu ketika suci daripada haid. Tak boleh haram dia berniat puasa ketika haid. Kerana apa? Seolah-olah nak istihza', nak melawan dengan perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata tak boleh puasa ketika haid. Oh, dia niat juga aku nak puasa juga. Mungkin esok berhenti. Kalau tak berhenti, jadi dia nak jadi puasa dalam ketika haid. Tak boleh. Dan niat itu sebelum ketika suci. Bila dah suci, yakin suci, barulah boleh niat. Yang wajib juga niat kalau puasa Ramadan. Jadi kalau dia berhenti haid sebelum daripada fajar, dia niat sebelum fajar, kemudian dia niat puasa. Sebelum fajar niat puasa, belum mandi lagi, dia berhenti, dia niat puasa, kemudian sekejap lagi lepas subuh baru dia mandi, tak ada masalah. Kerana dua perkara yang dibenarkan sebelum daripada mandi, iaitu puasa dan juga talak. Boleh orang tu berpuasa sebelum daripada mandi, Dia tengok haid ataupun dia berjunub ke waktu malam tu, tak sempat mandi, bangun-bangun, makan suap luar, makan geruk-geruk tu, sekejap lepas subuh mandi, boleh sah puasa dia. Sebab tak disyaratkan puasa itu mesti kena dalam keadaan suci daripada junub. Okey, jelas Mana? Kemudian yang ke-8 adalah at-talaq, bab talak, bab cerai. Dia akan bincangkan masalah cerai ketika haid. Boleh ke tak boleh? Wallahu alam. Ada soalan? Kemarin ada soalan sikit, Ustaz. Terlupa semalam. Ustaz Zakaria tanya, kalau ada dua tiga benda yang menyebabkan dia wajib sembahyang, wajib mandi, adakah ketika mandi dia itu diwajibkan niat satu-satu? Tak diwajibkan niat satu-satu. Satu niat satu benda pun dah cukup dah. Contohnya dia kata dia ada beranak dengan nifas. Beranak wajib mandi, nifas pun wajib mandi. Bila berhenti nifas, dia niat mandi nifas saja. Tak apa, sah dah, terangkat dah hadas tu. Tak kena takyin dua-dua, tak kena tentukan ni aku mandi hadas dan mandi wiladah, mandi beranak, tak perlu. Cumanya tidak mendapat pahala mandi wiladah lah. Cuma dapat pahala mandi nifas satu saja. Mandi beranak dapat pahala tak? Mandi beranak tak dapat pahala. Dia kalau nak dapatkan dua pahala, maka dia kena niat mandi nifas dan juga mandi wiladah, mandi beranak. Itulah. Dan kalaulah dia tu beranak, kalau dia ni beranak nifas, junub dan sebagainya, dia boleh niat hadas besar, niat mandi wajib, niat mandi hadas, niat mandi apa saja, mandi mengharuskan sembahyang, puasa dan apa-apa yang diharamkan, boleh, tak ada masalah nak niat apa pun. Cumanya jangan niat mandi saja. Ni aku mandi saja. Kita ingatlah ni aku mandi saja. Ketika tu barulah tak berlakunya, tak terangkatnya hadas besar. Okey. Habis. Ada soalan? Kalau tak ada, kita nak tutup majlis dah. Tak ada apa, Nam? Tak ada apa, Alhamdulillah. Jazakumullah khair pada semua yang tunggu sampai pukul 12.30. Sabar menunggu sampai penghujung kelas. Minta maaf kalau ada salah silap sikit-sikit.
Kalau ada salah tang mana minta betulkan. Jangan senyap ah. Kalau ada salah PM bagi tahu. Ataupun beritahu dalam grup kan, beritahu je di mana saja pun tak apa. Kita boleh bincang kalau memang apa terbukti nyata kata salah, okey kita betulkan insya-Allah. Macam kemarin ada masalah uri tu, ada seorang ustaz membetulkan saya punya pemahaman. Jadi tengok dengan ibarat dan jelas itu adalah salah, saya betulkan tu, saya post dalam dalam grup tu, boleh tengok. Baiklah. Alhamdulillah, jazakallah, terima kasih semua. Kita tutup majlis kita dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farduduhu ilaina 'inda hajatina ilaihi. طيبا اللهم ارزقنا لطائف التوحيد وخصائص التمييز إنك أنت الحميد المجيد فعال لما يريد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.